Boleh mulakan? 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Game yang kami pilih adalah game Fight of God. Isu dia berkaitan dengan agama. Game Fight of Gods ni dia melibatkan keganasan dan dianggap dapat memberikan pengaruh negatif terhadap pemain dia. Fight of Gods ni dia bertemakan perang antara God dan karakter dalam game Fight of God ni dia diambil daripada berbagai agama dan kepercayaan seperti Musa, Yesus, Buddha dan lain-lain lagi. Yang mana ianya menyentuh sensitiviti agama dan memperkecilkan agama-agama lain. Pemimpin-pemimpin agama juga turut menggesa supaya game Fight of Gods ni diharamkan. Terdapat juga isu di mana pereka-pereka Fight of Gods ni dia ingin menambahkan karakter seperti Nabi Muhammad dan karakter-karakter lain yang berkaitan dengan yang menyentuh sensitiviti agama. Okey, itu saja. Fight of God ni dia ada satu karakter yang daripada agama Buddha lah. Okey. Nama Zen. So dalam karakter tu dia macam ada ciri-ciri yang jahat akan berlawan dengan satu karakter yang baik. Okey, itu je. Itu je. Okey, terima kasih. Alright. Okey, Adli dengan Adira dah. Okey, Ikmal dan Imama. Okey, silakan. Siapa yang start dulu? Okey. Saya ambil isu copyright antara Moonton dengan Riot. Moonton developer of Mobile Legends Bang dan Riot pula developer pada League of Legends. So isunya ialah waktu keluar game MLBB yang version lama, Riot game isu untuk copyright isu sebab diorang punya aset hampir sama, like 90% aset daripada game MLBB sama dengan game League of Legends. So ceritanya Riot game ni mula-mula bawa isu ni dah masuk court dekat California, tapi Moonton dia tak nak dekat California, so dia pindah ke China. So dari dekat China tu Tencent ambil alih. Tencent ni ibu syarikat pada Riot yang paling besar. So dekat situ diorang bandingkan yang aset Moonton ni dari segi dia punya peta sama, skill hero pun sama, dia punya phone pun sama. So dekat situ Tencent menang 2.9 million ke 2.9 million US dollar. Mula Moonton memang setuju lah dia nak bayar denda. Tapi nilai dia kecil, Tencent up balik, dapatlah 2.9 million. So dari situ boleh nampak yang actually untuk buat game ni kena ada originality. Kita boleh nak copy dari game lain. Okey. Lepas tu Ikmal pula cerita. Okey, Ikmal sambung. Saya nak cerita pasal ni macam mana reaction game community kat Malaysia ni kan. Sebab saya ada baca kat Facebook page kat WTM ke Media On, dia buat artikel pasal isu ni. So saya baca kat komen tu tengok macam mana reaction game community kat Malaysia ni. Saya agak kelakar sebab tengok
PC community gaduh dengan mobile platform. Sebab apa? Dia gaduh bandingkan game PC dengan game game mobile kan. Macam tak masuk akal. Sebab kalau ikut gameplay, game mobile kan sama semua kan. Apa ada 3 lane, pukul tower. Tu apa objektif dia semua tu. Okay. So tu untuk apa yang time dulu lah untuk apa PC gaduh dengan mobile gamer. Okay. So sekarang ni kan LOL dah keluarkan version mobile. Legend of League. White Rift. So nampaklah Muntun dengan Riot Game boleh apa bersaing secara sihat lah. So tak payahlah apa nak tiru Tiru-meniru. Tiru meniru kan. So saya ada main game ML sekarang ni. So nampak apa Muntun tu makin risau lah sebab dah ada pesaing iaitu LOL. Sebab sebelum ni pun dah ada pesaing apa AOV, MOG Arena semua kan. So sebab kat region Southeast Asia ni AOV ni tak terkenal sangat lah. Sebab so Muntun tak risaulah. Apa dia orang punya kedudukan tu kan semua. Betul dah sekarang dah ada LOL White Rift. So mungkin game ni akan bagi persaingan untuk Muntun. Okay, itu je. Okay, good. Okay, Hikmah Imamah bagus. Boleh memang ada bakat untuk jadi YouTubers. Okay, good. Haris dengan Faiz. Wah, okay. Nampak tak? Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya dengan Faiz pilih game Genshin Impact. Okay. Dia nak cerita pasal game ni, dia bukanlah pasal isu negatif apa tapi lebih kepada berita yang baik lah. Genshin Impact ni game baru. Game dia baru release bulan lepas dalam pertengahan minggu bulan 10. Dan game ni developer dia MiHoYo dari company China. Nama macam Jepun. Ya. Tapi game ni baru release dalam berapa hari je time tu. Dalam platform mobile dapat sambutan sampai 70 juta hanya untuk mobile. 70 juta download. Tapi tak termasuk PC dan juga konsol sebab time tu baru release untuk mobile. Lepas tu game ni free untuk platform mobile, Android dengan iOS. Nak cakap game ni orang cakap meletup dalam beberapa hari sebabnya ada grafik dia memang cun lah sebab memang lawa. Orang cakap standing dengan game AAA dia punya grafik memang lawa. Lepas tu dia punya orang cakap marketing pun memang wide sebab setiap kali saya buka YouTube memang iklan Genshin Impact selalu muncul. Majoriti tak ada iklan lain, memang Genshin Impact. Memang marketing dia sangatlah mantap. Lepas tu kalau nak cakap pasal game ni, dia game open world fighting. Lebih kurang macam tu lah, adventure. So game dia grafik dia memang bagus. Lepas tu kalau masa kita tengah lawan tu, orang cakap dia punya detail tu kita boleh nampak impact kilat tu, impact api tu, senjata tu macam mana kita boleh tengok dia punya pergerakan lah. Okey. Lepas tu Faiz sambung Okay, Faiz sambung. Faiz. Sudah. Faiz. Baru dengar suara. Faiz sambung Faiz. Game Genshin Impact ni akan dikeluarkan dalam bentuk konsol yang terbaru tu, PS5. Kemungkinan akan dapat kutipan lebih tinggi lah daripada sebelum ni. Lepas tu game ni dia memang tak bosan lah sebab game ni boleh main dengan member-member, tiga orang lagi. Kayaknya jadi 4 lah. Lepas tu game ni mudah dimain lah sebab macam ni cakap
Gitu je lah. Free ke? Dia Free? macam mana nak ya? Game ni free. Lepas tu dia punya button free. pun kalau dekat mobile senang lah nak kawal. Okey. Berbanding konsol kot. Di konsol lah. Maknanya mobile pun dia punya dari segi spesifikasi dia tinggi ke macam moderate je ke macam mana? Specification dia sebab memang kena phone yang power lah sebab grafik dia power juga. Betul. Grafik dia standing macam kalau yang PC punya yang pakai konsol akan keluar tu. Memang lawa lah. Okey, terima kasih Faris dan Faiz. Line aku kau slow. Okey, next. Iskandar dan Lia. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Game tu dia. Game yang kami pilih ni yang pernah jadi isu hangat suatu ketika dahulu ialah Pokemon Go. Isu dia kenapa game Pokemon Go tidak digalakkan untuk dimain. Untuk bermain. Macam tu lah. Saya cerita Pokemon Go ni. Pokemon Go ni game yang guna teknologi ada slide. Teknologi augmented reality ataupun reality berperantara dan location based. Pokemon Go haram. Masa tahun 2016 ni dekat kebanyakannya di-launchkan di negara-negara orang putih lah banyak. Tak apa, saya cakap. Antara sebab Pokemon Go diharamkan, time ni pernah jadi fenomena sebab dia menggunakan augmented reality untuk game. Sebab bila kita guna kamera tu kita akan rakam tempat sekeliling. Jadi dia akan jadi isu keselamatan negara sebab orang akan pergi ke kem tentera, orang akan pergi ke kawasan sekolah, tempat-tempat kerajaan. Dengar? Pokemon Go pun diharamkan di Malaysia sebab dia lebih mendatangkan Sekat-sekat lah Iskandar. Mudaratan daripada kelebihan. Iskandar tersekat-sekat. Tak clear. Ambil tak tengok line internet. Yang tu kenapa mufti-mufti di Malaysia mengharamkan game Pokemon Go. Sebabnya ada banyak lah yang kita sebagai seorang Muslim ni banyaklah dia punya efek dia. Antaranya? Terdapat risiko bahaya ke atas yang saya baca. Kerana ni memberikan bahaya kepada akal kerana ia dibina atas khayalan yang tidak real. Dan juga Pokemon mengandungi bahaya dalam membentuk peribadi tingkah laku dan hubungan dengan sekeliling kerana ia bersifat perlawanan dan promosi bahawa hanya yang kuat sahaja yang akan kekal. Ada juga isu terdapat beberapa gambar rajah dan simbol seperti bintang 6 yang mempunyai hubungan dengan Freemason dan Zionis. Sebenarnya ada beberapa manusia ada yang maut ketika main Pokemon Go ni. Contohnya ada yang maut dan ada yang hampir maut. 2 lelaki
pergi ke tebing untuk menangkap Pokemon. Tapi berjaya diselamatkan lah. Kiranya dia terlalu kusyuk main Pokemon Go tu sampai tak hiraukan dia punya keselamatan. Sampai bomba datang selamatkan dia. Okay, keselamatan. Okay, nak tambah lagi Iskandar? Ada nak tambah? Okay. Okay, terima kasih. Next. Izlan dan Maisarah. Isu ni pasal nak haramkan PUBG. Okay. Kenapa? Kenapa? Sebab dia cakap PUBG ni game yang apa ni? Keganasan yang boleh mempengaruhi yang boleh mempengaruhi. Ini diharamkan sebab dia ada unsur-unsur peperangan dan keganasan. Lagi satu PUBG juga boleh, kalau game ni dia boleh menghilangkan perasaan simpati, belas kasihan, kasih sayang dan boleh membentuk anak muda yang tidak mempunyai perasaan lah. Dan ada yang mufti keluarkan kenyataan suruh haramkan PUBG dengan mengaitkan isu yang berlaku di New Zealand yang keganasan yang membunuh masyarakat Islam dekat New Zealand dulu. Okay. Dan daripada tu dia boleh merosakkan hubungan suami isteri. Kan ada satu kes yang perceraian suami isteri disebabkan PUBG. Kenapa? Sebab tak tahu mungkin jumpa orang dalam PUBG tu kot. Bukan dia take team ke? Boleh bercerai juga Okay. Ke kau dengan Lan kan? Tak ada lah. Sebab rasa ada lagi satu isu yang PUBG reka bentuk kotak hadiah berupa macam bentuk Kaabah. Okay. Tok, Imamah tanya, kenapa perempuan ramai main PUBG? Mungkin sebab nak cari jodoh. Oh, iya ke? Banyak ke Lan dapat offer mencari jodoh di PUBG? Tak ada pun. Saya tak adalah selalu main. Yang jarang je. Kadang-kadang. Macam tahu je tu. Kalau dekat negara Aceh kan. Tempat dia mufti memang dah haramkan lah main PUBG ni. Kalau macam main boleh dikenakan sebab hukuman sebab. Oh ya? Haram ah. Okay. India pun dah haramkan juga PUBG paling. Tengok. Kita tak tahu, korang tahu. International punya berita lah tahu. Okay? Okay, ada lagi nak tambah? Selain daripada keburukan dia boleh bagi sumber pendapatan kepada pemain e-sport. Pemain? Ada e-sport. Oh, e-sport. Okay. Ni siapa? Lia kata ni pilon. Pilon tu siapa? Pelakon. Oh, Ashrai Kumar apa tu? Kumar. Dia buat apa? Dia apa ni? Dia bekerjasama dengan company game tu untuk buat satu game sendiri. Game sendiri, tajuk apa dah? Sebabkan PUBG tu diharamkan dekat India, dia buat yang lebih kurang sama macam PUBG tu juga. Dia bekerjasama dengan company game tu. Kalau dah tentu haram, buat benda yang sama, bukan kena haram juga ke? Tapi sebab cop India, dia tak haram ya? Macam-macam. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Mai, Sarah dan Izlan. Seterusnya kita pergi kepada siapa next ni? Kai dan Izzah.
Hello. Okay, Izzah mulakan. Okay, so game yang saya dengan Kai bincangkan ialah game Flappy Bird. So Flappy Bird ni dia dulu orang duk main tapi sekarang orang tak main dah. Sebab apa? Sebab Flappy Bird ni dia punya developer dia nama Dong Nguyen. Dong Nguyen ni daripada Vietnam, orang Vietnam yang terbungkai game Flappy Bird ni yang kita duk main dekat IG, ada filter IG tu kan. Macam tu lah. Lepas tu dia buat game ni masa 2013. So masa tu memang kita famous lah dengan game tu. So ramai lah yang duk main kan game Flappy Bird ni. So masa 2014 dia punya populariti dia meningkat tau sebab orang duk kenal, orang makin kenal game Flappy Bird ni dan orang makin suka lah dengan game ni. Dan orang main. So 2014 dia orang kata dia viral lah macam tu lah. Lepas tu sebab apa game tu dah tak ada sekarang sebab dia dah di-remove oleh developer tu sendiri. Nguyen tu sendiri yang dah buang game tu daripada Play Store dengan App Store. Dia remove game tu awal 2014 jugalah. Maksudnya dia popular pun 2014, dia buang pun 2014 juga. Macam tu. Sebab dia tengok ramai sangat yang terlalu addict dengan game ni. Macam tu lah. Saya sikit. So mula-mula konsep game ni dia macam producer dia macam percaya yang simple game macam Angry Bird pun still complicated, and dia describe yang game yang dia buat contohnya like Flappy Bird lah, dia konsep dia macam extremely hard but and incredibly fun. So dia susah tapi dia fun. Tu yang dia sangka lah. Tapi mula dia sangka yang game Flappy Bird tu macam untuk relaxing, untuk main untuk waktu lapang je. But end up dengan stressing dan addictive. So macam semua orang pun stress dengan game tu sampai tak buat apa-apa, sampai just main game tu je seharian. So instead of macam tu dia just take down the game and dah tak keluar. And some people estimate yang orang tu dia dah buat yang Nguyen ni dah telah mencapai $50,000 per day, per hari. Tapi dia disebabkan orang ramai, so dia dah fikir baik-baik dan dia telah take down lah untuk game tu. Dan ada juga yang kata yang dia take down sebab dia punya asset dalam game tu menyerupai Mario game dan dia mencuri Mario game punya asset lah. Isu copyright jugalah. Isu copyright. So itulah dia. Okay. Pasal Flappy Bird tu memang saya ada tengok satu video YouTube lah kan, dia buat testing game tu sampai dia habis buat vandalism jugalah dia punya geram tu. Dia kan main tap tu je kan. Itu. Simple je tapi sangat susah. Okay. Games yang boleh buat orang engage ni tak semestinya kena complicated, kena yang terlampau strategize sangat. Kadang-kadang benda yang simple tapi dia macam ada satu emotional punya touch lah yang mana orang akan engage dengan kognitif dan juga dia punya emotion dia. Okay? Alright. Good? Terima kasih Doktor. Okay, sama. Okay, good. Izzah dan Kai. Okay. Next, Cheng and Taki. Okay. Siapa nak start dulu? Saya. Okay. Ya, Assalamualaikum. Kami nak cerita tentang satu game ni. Nama game ni game besar lah. Kayaknya kalau saya sebut pun orang dah tahu. Iaitu Counter Strike. Okay, Counter Strike ni, game ni top sekarang pun dia dah jatuh sikit lah. Jatuh tak berapa banyak sebab satu isu je. Isu je ialah terlalu banyak salah laku, iaitu player gunakan hack. Isu hacking lah. Cheat lah, cheat ke hack? Hack cheat sama lah. Orang panggil hacker. Banyak sangat hacker lah dalam game tu.
Jadi antara hacker yang terkenal lah dalam game tembak-tembak ni, biasa PUBG pun kita tahulah dia ada juga hack yang sama, iaitu aimbot. Aimbot ni kiranya macam kalau kita orang tu tembak kita, dia auto balas balik. Kiranya macam kita tak kawal, kiranya sistem tu dia auto balas balik tembak. Dia macam tu lah. Jadi terlalu banyak hack. Jadi dia punya developer iaitu Valve, dia lah, macam mana sebut. Dia cipta satu sistem. For second, dia lah, whatever. Apa tu, dia cipta satu sistem, nama sistem tu Overwatch. Overwatch ni dia reka untuk detect hacker yang ada dalam Counter Strike tu. Dengan cara dia akan detect suspicious, yang mencurigai, dan dia akan paparkan gameplay orang tu. Dan orang boleh nilai sendiri sama ada orang tu guna hack ataupun tak. Tapi sistem ni dia tak menjadi. Tu yang isu dia. Sistem ni tak menjadi. Sebab bila hacker tahu sistem ni ada, dia akan buat satu account bukan atas nama dia. ID tu atas nama orang lain. Jadi bila sistem tu dia detect orang tu tapi dia guna ID orang lain, dia akan pergi ke gameplay orang lain lah. Dia kacau lah. Jadi bila dia detect orang yang hacker tu, dia akan contohnya dia akan main atas nama ID orang tu. Jadi yang kena bannya orang yang gunakan ID tu, bukan hacker. Jadi itulah. Jadi hacker tu dia tak kena ban lah. Dia boleh Macam main mana? lagi. Macam mana dia tahu ID orang lain tu? Maknanya dia boleh masuk dalam sistem tu? Dia sebab dia kod lah. Dia ada cara dia lah. Tak tahu macam mana. Tapi dia atas nama tu lah, dia akan masuk kat ID orang lain lah. Dia macam dia letak ID orang lain, jadi sistem dia akan ban orang tu lah, bukan hacker tu. Dan orang tu dia tak sedar Orang sedar. Dia sebab ada satu kes tu, orang tu dia kata pagi-pagi dia buka-buka untuk main game, bukan untuk tengok dia kena ban. Macam tu maksudnya. Dan ada juga kes yang mana pro player sendiri tengah tournament dia guna hack. Maksudnya dia tengah tournament tu dia boleh lagi buat hack. Jadi macam tu lah. Maknanya sistem dia terlalu mudah lah orang kata Counter Strike ni untuk orang macam masuk. Kayaknya macam sebab tu lah Counter Strike dah jatuh. Jadi banyaklah game baru naik, Fortnite, Rainbow Six, Call of Duty semua dah naik, dah atas daripada Counter Strike. Counter Strike ni macam dah jatuh lah. Sebab tu lah orang kata game dia dah tak berapa tu lah. Sebab dia isu hacker ni pun dia tak selesai lagi. Okay, nak tambah siapa? Cheng? So, okay. Siapa kena marah? Okay. So, nak tambah sebab Counter Strike tu dia sudah buat initiate something, vote kick. Kita buat vote kick, and then dia buat vote kick tu, dia terus boleh kick yang kalau dia tahulah user tu hacker ke tidak. So dia orang boleh vote kick itu je. Lepas tu lagi Ada cara tak untuk kita overcome the dia problem boleh tu? juga. Apa? Ada cara tak kita untuk overcome, untuk selesaikan isu tu? Satu cara yang paling strict lah, iaitu ban. Kita ban dia punya account, kita terus hapuskan dia punya account. Yang paling teruk punya apalah, kalau kita boleh report lah kiranya kalau kita main tu. Kita kan boleh tengok gameplay. Terus dia ban game tu, dia tidak boleh main lah account tu. Bukan nanti kalau kita report tu, kita report yang macam account kita tu ke? Dia report account yang orang hacker tu. Kita tahu ke? Kita kan tengah main, dia boleh tahu nama username begitulah. Oh, okay. Okay, itu saja? Itu sajalah. Okay, terima kasih Taki and Cheng. And last kali Azhar dan Sheng. Ya, saya. Okay. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bising tak sini? Ingat bising tak? Bising lah. Bising ya? Boleh kan dengar jelas tak? Tapi dengar suara, boleh dengar suara. Oh, boleh.
isu yang kami ambil isu pasal Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077. Dia isu ni pasal berkenaan dengan dia punya game tu, dia punya developer announcekan untuk delay tarikh game tu di launch. So dia punya peminat tu macam agak kecewa sebab game ni memakan masa yang sangat lama. Dan saya tengok game ni antara game yang paling agak famous walaupun dia belum release, tapi dah banyak brand gaming yang dah collaboration dengan dia punya game. Contoh macam Razer, dia dah keluarkan collection Cyberpunk 2077. Adidas pun dah keluarkan dia punya collaboration dengan game ni. So dia punya developer CD Public Rate maksud saya, dia punya developer, dia announcekan dia akan delay pada 10 Disember kalau tak silap saya lah. Ada yang kata tahun depan, ada yang kata bulan depan, tapi yang tarikh asal untuk di launch pada April tahun ni lah. So game ni tak silap saya dia dah makan masa sebanyak 7 tahun nak build sejak dia punya first announce dia. Tak silap saya tahun dulu, saya tak ingat. Dan game ni pun mahal juga sebenarnya. Dia harga PC dengan harga PS4 lain. Harga PS4 lagi mahal lah. Kalau harga PC dia lagi murah sebab kita kena download. Itu saja. Ya, isunya lambat nak launch lah, itu isu dia. Ya, dia launch ditunda. Sebab dia lambat sebab dia ada banyak kolaborasi. Kenapa dia lambat? Bukan. Dia punya developer dia kata dia sebab game ni makan masa yang sangat lama nak siapkan. So bila dia nak keluar, dia nak yang perfect. Dia perfect game ni. Mana perfect. Okey, nak tambah Sheng? Ya, saya nak tambah tentang kabar angin game ini yang kena delay. Kabar angin ini boleh didapatkan daripada satu berita iaitu satu Twitter account yang bernama Tinevi Treatmore, dan tentu ini dia telah membocorkan kabar angin tentang game ini akan didelaykan, dan berita ini banyak mendapat kepercayaan orang ramai sebab account ini sudah banyak membocorkan berita-berita tentang game lain. Dan berita yang disampaikan tu selalunya kabar angin yang tak betul ke ataupun memang betul? Ya, dia dia punya developer tu, dia sebenarnya belum announce lagi untuk delay tarikh untuk Cyberpunk tu. Tapi satu akaun dekat Twitter ni, saya tak pastilah dia tu siapa. Mungkin orang yang terlibat dalam game tersebut lah. Dia buat tweet. Dia kata macam mana kalau game ni ditunda pada tahun depan. So benda ni viral dekat Twitter. Memang betul dia punya developer CDPR nak tundakan game ni pada tahun hadapan ataupun Disember depan. Itulah. Okay, maknanya peminat-peminat dia kecewa lah. Itulah isu dia. Diorang dah tak sabar sebab dah ramai yang pre-order dan harga pun mahal. Lepas tu tiba-tiba lambat. Macam tu lah. Okay, good. Maknanya pun satu-satu isu jugalah ni, Genshin Impact ni saya nampak ni. Okay, terima kasih Zahar dan Sheng. Okay, so kat sini boleh kita concludekan antara isu-isu yang kawan-kawan kita dah cerita ni. Antaranya pertama, isu dari segi sensitivity. Okay, contohnya yang PUBG tadi kan. Okay, ada berkaitan dengan sensitivity kaum, sensitivity agama. Okay, dan yang kedua dari segi copyright. Yes, yang benda ni pun salah satu isu jugalah. Macam kita lah, kalau orang tiru kita punya assignment pun kita dah marah kan. Ini kan pula orang tiru kita punya asset, games kita punya gameplay apa semua tu dan dia dapat duit. Lagilah benda tu tak patut. So copyright is very important. Sebab tu nanti saya nasihatkan kepada semua, bila buat games nanti at least kena ada satu signature yang tersendiri. Contohnya macam asset ke apa semua tu, at least letaklah satu signature yang konsisten untuk setiap kita punya sketch ke ataupun kita punya ni kan. Letakkan satu orang kata identity sendiri supaya
buatkan, katakanlah nanti korang dah bina sekarang ni rasa macam benda tu macam biasa-biasa je. Tapi mungkin benda tu nanti orang akan guna, orang akan olah, maknanya orang akan manipulate dan jadikan itu harta dia dan korang tak boleh nak claim. Dia tengok game yang korang buat, tengok ini game ni macam time FYP aku je dulu ni kan. Dia dah sama interface apa semua tu. Tapi kita tak boleh nak kata tu hak kita sebab kita tak ada apa-apa signature pada produk kita tu. Okay, so copyright is important lah. And then dari segi community apa Izzah? Dia kalau macam copyright dia sama macam kita patentkan dia tu. Okay, copyright ni sebenarnya dia dalam kategori intellectual properties ataupun IP. Dalam bawah IP ni, dia ada beberapa jenis. Ada copyright, ada trademark, ada patent. Dia banyak dia punya jenis-jenis lah. Kalau copyright, dia more kepada kita punya design, kita punya orang kata layout ke apa macam tu. Kalau trademark dia lebih kepada logo, kepada nama kita tu, kepada brand. Okay, kalau patent ni pula dia lagi besar, dia lebih kepada kita punya, kata kalau ada kita punya games tu ada satu algoritma ataupun satu orang kata design architecture games yang memang dahsyat lah kan. Iaitu kita boleh patentkan. Itu mengambil masa yang banyak dan juga kos dia pun, kos proses untuk kita dapatkan IP tu pun juga mahal. Untuk lebih maklumat bolehlah pergi laman web my IPO, MyPo tu dia ada bagi tahu jenis-jenis apa benda yang kita boleh letakkan, copyright ke, kita boleh letak patent ke, kita boleh letak trademark ke, and then ada bayaran dia untuk proses tu. Dan dia ada prosedur lah, kalau 5 tahun orang tak claim apa akan jadi, macam itulah. Okay, that's good question. So copyright ni penting jugalah ya. Yang ketiga, okay, and then game community yang macam siapa tadi? Ikmal cakap tadi tu kan, ada ideologi orang ni sokong PC, orang ni sokong mobile, ada yang suka sokong konsol. So kat situ pun boleh jadikan isu juga. And then game business dan juga marketing. Yang ini nanti kau akan belajar dalam subjek game entrepreneurship. Okay, kat situ di mana sebenarnya memang orang yang buat game ni sebenarnya boleh kaya. Dan korang ni lah antara jutawan-jutawan akan datang tu lah. Okay. And then dari segi privacy, security, ini pun penting juga sebab sekarang ni maklumat kita boleh bagi dengan mudah. Tanpa kita sedar lah, macam kita main Pokemon Go tu kan, kita boleh tag kita punya location, kita siap boleh bagi tahu lagi keadaan kita, kita boleh sendiri, maklumat tu datang daripada kita sendiri, bukan orang lain minta. Scammers tak perlu orang kata teruk-teruk nak cari jalan macam mana nak scam kita. Kita sendiri yang men-scam diri kita. So itu pun kena hati-hati keganasan, addiction dan juga obsession tu itu dah kalangan gamers lah juga, tu pun kena hati-hati sebab dia berkaitan dengan mental health, dia berkaitan dengan physical health kita. So dua-dua tu pun kena jaga. And then hacking and cheating in games, so tu pun kena hati-hati juga. So kena ada, kita lengkapkan, kita nak main games ni pun kita kena ada ilmu. Okay, ilmu macam nak protect diri kita, nak protect information and sebagainya. And then dari segi yang macam tadi, collaboration antara game publisher dan juga produk. Kadang-kadang sebab game developer ataupun game publisher ni, diorang ni pun business minded. So dekat situ adalah bila orang kata buat business ni, ada orang sabotage lah, ada orang ambil kesempatan lah, ada yang macam katakanlah kalau waktu-waktu kita sekarang ni, kalau kita tengah buat assignment games pun mungkin ada orang curi idea kita, curi sketching kita, dan boleh, kalau business lagi lah, dia akan sabotage dan mungkin boleh menjatuhkan satu-satu company tu. Lepas tu sebarkan kabar-kabar angin dan menyebabkan, sebab gamers community yang macam yang Ikmal cakap tu, dia macam orang kata havoc jugalah kan. Kalau benda tu macam kita minat, tiba-tiba kita eager sangat sampai orang pre-order apa semua tu, tapi benda tu tak jadi, memanglah akan kalau perang pun boleh kot, tapi perang dalam games kot. Okay. So itu adalah antara isu, challenge dan juga orang kata macam mana yang kita kena hadapi dan kita tengok dari segi persekitaran kita. So bukan orang kata games ni hanya semata-mata games yang tak ada bawa-bawa apa-apa makna, tapi sebenarnya dia lebih kepada kita punya real life kita. Okay, terima kasih. Kat sini saya dapat
lihatlah bakat-bakat terpendam. Okay, YouTubers kita antara yang saya dapat tengok kat sini yang baik, yang bagus antaranya Iqmal, Imama, Faris. Okay, Faris, Izzah, Kai, Taki dan juga Azhar. Okay, lepas ni kalau boleh buatlah macam yang ML Studio tu. Boleh buat duit tu, menarik tu. Kau cerita pasal games je. Tengok ada peminat-peminat dia. Okay? Alright, kalau tak ada apa-apa lagi, kita jumpa minggu depan. Dan bersedialah untuk minggu hadapan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Terima kasih, Dok. Terima kasih.